sorry ass DJ. Okey, pelajar-pelajar, pada kali ini kita akan tengok tentang struktur buah kelapa sawit. Okey, jadi pelajar-pelajar sila lihat gambar rajah foto yang saya telah letakkan tu. Okey, foto ini berdasarkan buku teks anda lah. Okey, kalau pelajar-pelajar lihat foto ini, buah kelapa sawit terdiri daripada 3 bahagian utama, iaitu pertama bahagian sabut, okey, atau kita sebut mesokarp, yang mengandungi minyak sawit yang paling banyak. Okey, yang kedua bahagian isi rong ataupun kernel, yang mengandungi minyak isi rong sawit yang paling berkualiti. Dan terdapat juga bahagian tempurung, atau kita panggil juga bahagian tu nama dia endokarp, yang tidak mengandungi minyak. Okey, jadi kalau pelajar lihat penerangan ini dibandingkan dengan gambar rajah tersebut, okey, diharap pelajar dapat relate lah gambar dan penerangan ini. Okey. Okey, baiklah pelajar. So, kita masuk subtopik yang kedua. Okey, dalam subtopik ni kita nak membandingkan kita nak memerihalkan struktur buah kelapa sawit dan mengenal pasti aspek kuantiti minyak daripada sabut dan isi rong. Ini selalunya pelajar-pelajar akan buat eksperimen lah bersama guru-guru anda di sekolah ya. Tapi untuk video ni kita bincangkan melalui video, tapi sekiranya pelajar-pelajar telah membuat eksperimen di sekolah bersama guru anda, boleh jadikan video ini sebagai macam sesi pengukuhan semula lah. Okey, so kita tengok tujuan kita adalah untuk memerihal struktur buah kelapa sawit dan mengenal pasti aspek kuantiti minyak daripada sabut dan isi rong. Okey. So, bahan dan radas yang pelajar-pelajar perlukan, okey, adalah 10 biji buah kelapa sawit. Okey, ini ikut kesesuaian lah. Okey, 10 ni paling okey lah untuk kita dapatkan minyak dia. Okey, forceps, pisau, kanta pembesar, alat penekan, penulu bansen, tungku kaki 3, kasar dawai dan juga cubin putih. Okey, ini adalah langkah-langkah bagaimana hendak membuatnya. Okey, jadi pelajar-pelajar kita tengok rajah A dulu ya. Okey, rajah A. Okey, kita perlukan pisau lah untuk memotong buah kelapa sawit tersebut. Okey. Okey, P. Buah kelapa sawit tu kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Okey, ini secara roughly dulu secara kasar dulu. Nanti kita akan tengok dia punya kaedahnya satu persatu lah. Okey, C. Okey, sabut kita nak asingkan sabut.
Dan gambar rajah yang terakhir, kita gunakan alat penekan untuk mengeluarkan minyak sawit. Okey, ini secara gambar rajah. Okey, baiklah. Ini adalah prosedur yang lebih detail, lebih lengkap. Okey, yang pertama kita baca. Letakkan sebiji buah kelapa sawit di atas jubin putih. Pegang buah kelapa sawit itu dengan menggunakan forcep dan potong buah kelapa sawit secara keratan rentas dengan menggunakan pisau. Langkah yang kedua, perhatikan dan lakarkan struktur buah kelapa sawit dan labelkan bahagian dalam struktur buah kelapa sawit tersebut. Okey, pelajar kena lukislah dia punya gambar rajah ya. Okey, yang ketiga, cuci semua buah kelapa sawit dengan air. Okey, sebab kita tak nak ada berdasing-berdasing lain yang melekat, kita nak buah sawit saja. Okey, yang keempat, masukkan buah kelapa sawit ke dalam bikar yang berisi air dan didihkan air serta buah kelapa sawit itu selama 20 minit. Okey, ini rujuk rajah tadi ya. Okey. Yang kelima, langkah kelima, keluarkan buah kelapa sawit dari bikar dengan menggunakan forceps. Okey, dengan menggunakan forceps. Okey, asingkan sabut daripada tempurung buah kelapa sawit. Ini langkah yang keenam. Okey, apakah dia langkah yang ketujuh? Masukkan sabut itu ke dalam alat penekan. Okey. Untuk diperah. Okay. Kumpulkan minyak sawit yang diekstrakkan daripada sabut itu ke dalam bikar. Kumpulkan dalam bikar lah. Okay. Langkah ke-8. Potong tempurung buah kelapa sawit dan keluarkan isi rongnya. Okay. Apa kita nak buat dengan isi rong ni? Okay. Kita hendaklah ikuti semula langkah 1 hingga 7. Tapi kita guna isi rong pula. Kalau macam tadi kita guna sabut, sekarang kita guna isi rong. Langkahnya sama. Langkah 1 hingga 7. Ya? Okay. And then, akhir sekali, bandingkan dan bezakan kuantiti minyak sawit yang diekstrak daripada sabut dan isi rong. Catat kuantiti minyak yang dikumpulkan di dalam bikar. Okey, sekarang kita tengok pemerhatian. Okey, sepatutnya pelajar akan dapat lukisan seperti inilah. Bila pelajar dah potong buah sawit tu, pelajar akan nampak keratan rentas seperti ini. Okey, isi rong, ada bahagian sabut dan nampak bahagian tempurung. Okey, bagaimana pula hasil perahan minyak tersebut? Okey, didapati minyak yang diekstrakkan daripada sabut, kuantiti minyak yang dihasilkan adalah lebih banyak. Okey, berbanding minyak yang diekstrakkan daripada isi rong, kuantiti minyak yang kita dapat kumpulkan lebih kuranglah kurang berbanding sabut macam tu. Okey, jadi kita tengok beberapa soalan perbincangan. Okey, kita tengok soalan 1. Apakah tujuan mendidihkan buah kelapa sawit ke dalam air mendidih? Sebab kita nak lembutkan, nak melembutkan sabut yang terdapat pada buah kelapa sawit tersebut. Okey. Soalan yang kedua. Apakah perbezaan dalam kuantiti minyak yang diekstrak daripada sabut dan isi rong? Okey, perbezaan dia kita tengok balik tadi kan, pemerhatian kita tadi kan. Okey, kita dapati kuantiti minyak yang diekstrak daripada sabut adalah lebih banyak daripada kuantiti minyak yang diekstrak daripada isi rong. Okey. Soalan 3. Nyatakan perbezaan warna antara minyak sawit dan antara minyak sawit yang diekstrak daripada sabut dengan minyak yang diekstrak daripada isi rong kelapa sawit.
Okey, perbezaannya adalah minyak yang diekstrak daripada sabut berwarna merah. Manakala minyak yang diekstrak daripada isirung didapati berwarna putih ataupun kuning. Okey, jadi apa kesimpulan yang kita dapat buat setelah kita selesai menjalankan uji kaji ini di makmal bersama guru anda? Okey, didapati kesimpulan dia kita boleh buat ayat macam ni ya. Buah kelapa sawit terdiri daripada bahagian sabut, isirung dan tempurung. Bahagian buah kelapa sawit mengandungi kuantiti minyak yang paling banyak. Ingat bahagian sabut dapat kuantiti minyak yang paling banyak. Okey, ingat tu. Okey, nanti dekat hujung sesi nanti saya nak soal balik ya. Okey. Okey, baiklah pelajar. Sekarang kita akan lihat urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Okey, kita tengok satu persatu langkahnya. Okey, yang pertama, pengekstrakan minyak sawit secara industri lazimnya berlaku mengikut urutan proses seperti dalam gambar rajah ini. Okey, kita tengok yang pertama ya. Okey, tandan buah kelapa sawit. Okey. Proses yang pertama, proses pensterilan. Okey, buah kelapa sawit bersama tandannya disteril dalam steam, okey, yang bertekanan tinggi. Okey. Pada suhu yang tinggi. Okey, tapi tadi dalam makmal kita tengok eksperimen tu tadi kita rendam dalam air panas kan? Okey. Haba daripada steam yang panas itu membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan fungi, okey, yang boleh merosakkan buah kelapa sawit. Jadi kita tak nak ada mikroorganisma lain yang menumpang kat situ, kita tak mahu. Okey, jadi kita kena buat kaedah ni lah, pensterilan. Okey, steam ini juga melembutkan sabut pada buah kelapa sawit dan memudahkan buah kelapa sawit ditanggalkan daripada tandannya. Ini kaedah dia lah. Okey, seterusnya proses yang kedua. Okey, iaitu penanggalan. Penanggalan. Apa itu penanggalan? Adalah proses di mana buah kelapa sawit dileraikan daripada tandan. Okey, di dalam mesin penanggal. Mesin penanggal nama mesin tu. Okey. Proses seterusnya adalah proses pencernaan. Okey, pada peringkat ini, buah kelapa sawit akan dipanaskan semula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar. Batang pemutar untuk mengasingkan sabut daripada tempurungnya. Okey, sabut dengan tempurung yang mengandungi isirung ini kemudiannya akan diproses secara berasingan. Okey. Proses seterusnya adalah, terbahagi kepada dua. Okey, terbagi pada dua. Okey, untuk bahagian sabut. Okey, untuk bahagian sabut, pengekstrakan minyak sawit. Okey. PO tu maksud dia, tengok dekat bahagian petunjuk tu, PO tu maksud dia palm oil, minyak sawit. Jadi dia ringkaskan di situ. Okey, sabut diperah dengan penekan hidraulik atau skru untuk mengeluarkan palm oil tadi, minyak sawit tadi. Okey, selepas itu akan melalui proses penurasan. Apa itu penurasan?
gentian sabut diasingkan daripada palm oil, minyak sawit tadi, melalui kaedah penurasan. Okey, pada masa yang sama, isi rong pula akan melalui proses juga ya, iaitu pengekstrakan minyak sawit, pengekstrakan minyak isi rong sawit. Bahasa ringkas dia PKO, Palm Kernel Oil, ataupun minyak isi rong sawit. Okey, pada peringkat ni apa yang kita buat dengan isi rong ni? Okey, tempurung yang mengandungi isi rong dikukus pada tekanan tinggi. Okey, kemudian isi rong ini akan diasingkan. Isi rong akan dikeringkan dan palm kernel oil, minyak isi rong sawit yang ada dekat dalamnya akan diekstrak dengan penekan hidraulik ataupun skru. Seterusnya pun sama, akan melalui proses penurasan. Jadi pada peringkat ini isi rong akan diasingkan daripada minyak isi rong sawit melalui kaedah penurasan juga. Okey. Selepas itu, kalau minyak isi rong ni, minyak isi rong sawit ni, selepas kaedah penurasan, kita terus akan dapat minyak isi rong tulen, PKO tulen. Kita tengok anak panah di situ. Okey, tapi kalau yang kita proses daripada sabut tadi, dia akan lalui satu lagi proses, iaitu penulinan. Pada peringkat penulinan ni apa yang dilakukan? So kita tengok. Pada peringkat penulinan, steam dialirkan melalui palm oil ataupun minyak sawit untuk menghilangkan bau dan menyingkirkan asid yang menyebabkan minyak sawit menjadi masam. Jadi minyak sawit disalurkan melalui karbon yang diaktifkan dengan melunturkan warnanya. Jadi barulah kita akan dapat minyak sawit yang tulen. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh tengok semula proses-proses ini dan kita boleh cuba untuk mengingatkan peringkat-peringkat proses ini. Okey. Baiklah pelajar, kita dah berada di akhir sesi untuk slot kali ini. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua telah mendapat ilmu yang bermanfaat untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk sebagai tanda sokongan, jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Okey, dan jangan lupa tekan butang loceng sebagai tanda sokongan kepada saya untuk menghasilkan lebih banyak video PDPC selepas ini. Okey, terima kasih.